Memang benar, terus datang malaikat terus datang Ustazah. Kemudian soalan pertama yang ditanya kepada saya, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Ditanya soalan itu. Dia kata, Ustazah, saya nak jawab Allah, tapi saya tak boleh nak jawab. Seorang lelaki dalam satu ceramah, masa tu suami saya ada juga. Dia baru bangkit daripada koma yang begitu lama. Dia bukan orang tak ada agama. Dia bukan orang tak jaga solat. Dia juga salah seorang penceramah sebelum dia koma. Lepas tu dia berniaga maju sampai jadi jutawan. Subhanallah, dia punya branch hampir satu Malaysia. Lepas tu Allah uji perniagaan jatuh, kebakaran ini dan tragis dia berakhir dengan koma. Paling tragis berakhir macam mana dia boleh koma, aksiden ke apa saya tak ingat lah. Subhanallah. Dia cerita tu dengan keadaan menangis. Dia kata, Ustazah, dalam tempoh saya koma, ini kisah benar ni. Bagaimana dalam keadaan dia koma, dia kata, saya ingat memang saya mati. Sebab real sangat Ustazah. Sebab apa? Bagaimana saya melihat anak-anak isteri saya menangis keliling saya sebab meratapi kematian saya, tapi saya tak boleh nak bercakap dengan dia orang. Bagaimana saya melalui proses dimandikan jenazah, kemudian saya dikafankan, kemudian saya dihantar ke kubur, kemudian saya ditanam. Dia kata, Ustazah, real, it's real. Dia macam hidup, mati, dihidupkan kembali. Dia kata, saya melalui semua tu. Subhanallah. Dan Ustazah tahu tak apa yang saya nak buat masa tu? Apa yang saya nak buat? Saya minta dengan Allah untuk hidup kembali supaya saya boleh beramal soleh. Saya boleh banyakkan masa dengan Al-Quran. Saya nak banyak masa dengan Al-Quran. Sebab masa nak dihantar ke kubur tu, yang difikir adalah Al-Quran. Ada tak Al-Quran nak teman? Ada tak bacaan yang nak teman? Ada tak bacaan yang nak jadi pelindung ni? Ada tak takut sangat dia dihantar ke kubur sebab tahu dah ni. Lepas tu, Allahu Akbar. Ini dia cerita ni. Subhanallah. Saya dengar menaik bulu roma saya menangis. Dia kata, Ustazah, memang benar gambaran-gambaran yang kita dengar daripada Nabi Muhammad, yang kita dengar daripada guru-guru, daripada ahli ulama, gambaran suasana kita nak ke kubur itu saya lalui. Lepas tu, dia kata bila masuk ke kubur, dia kata, sebaik berapa langkah saja keluarga tinggalkan. Subhanallah, rupanya semua ini bayangan ketika dia koma, bukan benar-benar berlaku. Memang benar, terus datang malaikat terus datang Ustazah. Kemudian soalan pertama yang ditanya kepada saya, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Ditanya soalan itu. Dia kata, Ustazah, saya nak jawab Allah, tapi saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh nak jawab Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku, Allah itu sembahanku. Saya tak dapat jawab Ustazah. Dia kata gitu. Saya kata tak dapat jawab. Tak dapat Ustazah, tak dapat. Walaupun hati saya kuat nak jawab, saya tak dapat jawab. Dan apa yang berlaku, dia kata saya kena pukul dengan satu belati, satu pukulan. Dia kata di dunia ni saya tak boleh nak gambarkan. Kalau nak gambarkan macam bagaimana alat pemukul tu. Maksudnya kalau kita kata rotan, kita boleh bayar rotan kan? Kalau dia kata suatu benda yang macam besi, tajam, dia tak boleh nak ceritakan. Gambaran tu tak ada seumpama di dunia. Saya dipukul sebab tak dijawab, saya dipukul dan saya jatuh ke dalaman yang sangat dalam dan kesakitan tak boleh digambarkan. Dan itulah yang saya lalui sepanjang saya koma. Saya ditanya dengan soalan pertama, siapakah Tuhan kamu? Saya tak dapat jawab. Allahu Akbar. Tak dapat jawab. Tak tahu macam mana, saya tak ingat sebab cerita ni dalam 6 tahun, 7 tahun yang lepas. Saya habis ceramah di satu tempat di Seremban. Saya ingat situasi tempat dewan tu semua saya ingat. Lepas tu dia kata, Ustazah, lepas tu saya sedar daripada koma. Perkara pertama yang saya buat ialah, lepas semua keluarga, semua doktor semua terkejut, saya bangkit semula. Perkara pertama yang saya buat adalah, ialah anak isteri semua masih bersama dengan saya. Saya terus pindahkan anak-anak ke sekolah tahfiz. Saya buat keputusan untuk menjadi ahli Al-Quran. Saya nak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sebab saya tahu tak ada siapa yang boleh tolong di dalam kubur. Melainkan yang disebut dalam hadis Nabi, Al-Quran itu pemberi syafaat.
amal soleh. Saya bukan katakan kena pindah anak ke sekolah tahfiz semua ni. Tak, tuan-puan, janganlah terus bertindak fikir macam tu semuanya. Subhanallah, tapi itu yang dia buat. Itu yang dia buat. Sebab apabila dia kena macam tu kan, dia diuji dan diberikan suasana situasi macam tu, muslimin-muslimat. Kita apa jua keadaan, saya cuma nak kembalikan diri saya sendiri, sahabat-sahabat, kepada Al-Quran. Kita terlalu banyak leka dengan ni, terlalu banyak. Walaupun ada kebaikan telefon ni, tapi hakikatnya Al-Quran adalah sahabat sejati. Yang mana kalau kita baca, dia akan setia dengan kita. Sampai dalam kubur, sampai ke mahsyar. Itu janji Allah, itu janji Rasulullah. Al-Quran ini ada semuanya, ada penawar, ada jawapan setiap persoalan. Tapi kena baca dengan terjemahan.